Kali ini kita buat sarung parang, ilmu kemahiran tangan, apa, membuat mata candung sesuai untuk mata apa, potong tulang. Besi ini dari besi bar chainsaw, memang sesuai lah. Dia ringan sikit, tapi dia memang tahan lasak. Hari ini kita guna kayu yang berurat merah macam ni. Jadi alur mata parang pun saya dah buat. Jadi pas ni kita nak buat yang sebelah lagi. Semua saya dah tanda. Jadi yang satu dah siap ni tadi, kita buat sini, lakaran di sini. Lepas ni kita buat, ambil mata parang ni, kita tanda lagi kat sini. Kita nak buat alur dia sebelah lagi. Jadi ulu pun dah siap. Ulu dia memang kayu urat merah ni. Kalau orang Sarawak panggil ni kayu rengas. Memang cantik lah kalau kita buat. Dia memang ngam lah, urat dia pun cantik. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tu nak tengok apa, macam mana saya nak buat, saksikanlah. Yang sebelum-sebelum ni, video ni dia tak banyak, jadi saya buat sambungan dia lah. Kita nak buat dari A sampai ke Z. Okey. Jangan lupa like, share lah, mana-mana lah. Kalau tak, boleh tirulah ilmu ni. Saya bagi ilmu sikit, biar kita sama-sama dapat ilmu kemahiran tukang buat sarung parang ni. Ni buat ni untuk buat yang sarung biasa je lah. Okey. Okey tuan. Mata parang dah saya letak dekat papan yang satu lagi tu. Jadi kita buat ni, kita nak tanda dia untuk buat alur. Jadi tuan-tuan boleh letak macam ni. Nanti dah kita ni, kita akan tanda semua ni. Tanda. Ni tanda. Ni tanda. Jadi ni tanda semua. Tanda ujung. Jadi untuk apa, kita nak tahu besar macam mana alur dia. Ni jadi paksi dia lah, macam penanda dia lah. Jadi dah tanda semua, nanti tuan-tuan boleh tarik dia macam ni. Tarik. Jadi okey. Kita tarik dia. Tarik dia. Tanda sini. Tanda sini. Tarik dia lagi. Tanda sini. Ujung mata tu. Tarik lagi. Tanda sini. Tarik lagi. Tengok. Tengok. Ni dia. Ujung. Tarik sini. Tanda situ. Dan tarik sampai ujung ni. Okey, jadi kalau kita tak tarik dia, tak ikut paksi di sini, kita nanti takut alur parang tu dia tak ngam. Jadi kalau kita berpandukan di sini, panduan dia panduan lah di sini. Jadi kita tarik tu mata tu tadi, tarik, ikut tarik. Jadi lepas tu dah kita tanda, kita lakar sampai ujung ni. InsyaAllah memang cun lah mata dia. Okey, dah lepas kita tanda, kita dah buat macam ni. Tengok, dah buat dia lakaran dia. Jadi kita akan tebuk dia. Kita akan buat tebuk alur dia. Tebuk alur dia menggunakan pahat.
Kita tebuk di sini. Tebuk sini yang kita tanda tadi ya, untuk alo. Tebuk sini, tebuk sini, tebuk sini, tebuk sini, tebuk. Ni sini tebuk. Lepas ni tebuk sini. Yang sini, yang bawah ni kena mata dia kena singit pahat dia ni. Dia kena macam ni. Jadi kita buang macam ni. Buang. Kalau sini belah dalam. Kalau sini dengan dalam. Dia macam ni lah. Dia ada mungkin 25 darjah kah atau 10 darjah kah. Dia macam ni alur dia. Dia macam ni lah. Kalau di sini tadi, di sini tadi kan, di sini kena dalam ni. Ni dalam. Ni tak dalam. Ni tak dalam. Dia lebih kurang macam ni lah. Dia ni lurus lah. Ni papan dia lurus tadi tu. Papan lurus. Jadi yang bahagian ni sinilah. Dia macam ni. Yang sini, bahagian sini. Okey, sini kita contoh lah. Kita contoh lah, panduan lah. Di sini dalam dia macam ni kita buat. Macam ni. Kita tengok ketebalan mata dia. Kalau mata tak tebal, kalau mata tak tebal, kita jangan buat tebal. Jadi yang sebelah papan ni, kita anggap-anggap lah dia setengah ni, setengah besi ni, setengah mata ni. Jangan kita habiskan sekali. Kalau ni dah habis sekali, yang ni pun habis sekali, jadi dia longgar nanti. Jadi mata parang dalam sarung parang tu, dia macam kalau kita bawa jalan, dia akan bising. Dia ada bunyi lah. Jadi kalau kita buat setengah, okey, kita tebuk dia, kita tebuk sikit. Kita sukat, tebuk sikit. Jangan tebuk terus. Kita kena tebuk sikit, sukat. Tebuk sikit, sukat. Jadi dia ngam, okey, baru dia mata parang lecun. Dia lebih kurang macam ni tadilah. Tengok. Yang ni, okey. Yang ni dalam. Yang ni nipis saja. Macam tu lah maksud saya. Yang ni dah siap lah, yang sebelah ni. Contoh dia macam ni lah. Jadi kita dah tanda semua, dah tarah ke takik semua, dah papan dia. Macam ni dia. Dia macam ni lah. Jadi ni ada setengah sikit. Jadi dia ni untuk apa nanti? Dia ada untuk penyangkut yang satu lagi nanti. Okey, ada faham sikit lah. Kena pandailah buat alur ni. Ini yang penting kalau nak buat sarung parang. Yang lain kemahiran kalau dah pandai dah alur ni, insya-Allah memang pandai buat sarung, buat ulu dia. Ulu dia memang macam ni. Mana-mana design lah kita mau. Design macam ni kah? Design macam ni kah? Design macam ni kah? Tengok. Okey, saya ambil contoh yang saya dah siap lah. Design macam ni kah? Ini parang sederhana punya. Penggunaan dia sederhana untuk potong ayam, daging-daging, ikan apa semua. Dan dia boleh letak dalam beg yang kat belakang tu. Kita buat untuk travelling. Ni sesuai ni. Contoh yang ni. Ni dia. Cukup. Kalau dah di spray dengan clear, cantik. Okey, saya sambung dulu kerja saya. Nanti saya akan tunjuk kalau bagaimana kita nak gam dia. Kita nak takik dia suruh dia nipis. Dah siap saya buat alur nanti. Saya akan tunjuk macam mana nak gam dia. Gam mesti ada khas gam dia. Jangan gam yang kangaroo, gam senapang tu gam lain tu tak bagus tu. Memang terbuka nanti. Okey. Saya sambung dulu. Tadi kita dah buat lakaran. Lepas ni kita akan tebuk dia. Ni lakaran dia ni. Ni Jadi kita akan tebuk. Tebuk dia untuk buat alur dia. Okey. Macam ni. Menggunakan pahat. Segelintir orang dia guna grind. Tapi saya tidak minat untuk menggunakan grind. Sebab apa?
Kalau grind, kita grind ini, dia apa, sukatan dia tidak cun. Kadang-kadang dia ke dalam, terlebih ke dalam, nipis sangat apa. Jadi kalau kita pakai pahat, kita boleh anggarkan. Jadi kemas lagi. Macam ni. Kita tebuk semua sini, tebuk sini, tebuk. Yang bahagian ni kita tebuk sikit. Jangan ke dalam sangat. Sebab sini bahagian nipis. Bahagian nipis ni. Jadi kita ada buat ni sikit. Kalau di sini kita akan buat tebuk dia ke dalam sikit lah. Cerum sikit. Buang. Dia macam ni lah. Okey. Ini ialah paling penting ilmu kalau nak buat parang. Kalau dah pandai buat alo ni, memang pandailah buat parang. Okey. Okey. Jadi yang kita lakar tadi dah siap. Macam ni rupa dia. Alo dia dah ni. Okey. Ni dia. Ni yang dalam sikit. Yang ni dia tak dalam. Jadi yang sebelah ni dah siap. Lepas ni proses dia, kita akan buang kayu ni. Kita akan takik yang ni. Takik dia. Takik dia. Yang ni buang. Gunakan parang. Sebab semua yang saya guna ni memang pakai untuk manual semualah. Sebab saya pun tak ada mesin sangat. Jadi saya guna ni lah, parang je lah. Jadi kita buang. Dia akan bentuk macam ni. Kita buang nanti. Dia bentuk macam ni nanti. Kena buang macam ni lah. Ni apa, rekod dia lah. Buang. Jangan nipis sangat. Yang penting area ni yang kita kena awas sikit. Jimat lah, perlahan-perlahan sikit. Jangan kita potong ni pap jangan. Kita kena hati-hati, sikit. Baru kita dapat bentuk dia bengkok macam ni. Yang terutamanya dia bahagian ni juga. Yang ni kita guna geraji ni lah, geraji yang halus tu. Ada jual kat Shopee tu. Untuk kita buat lah, apa, bentuk lekuk ke apa, ada gergaji tu. Jadi proses lepas ni kita akan buang kayu dia. Kita akan buang so dia nipis sikit. Jadi okey, dia tak lama ni. Jadi dah siap sebelah ni nanti. Lepas tu kita akan buat proses mengegam. Okey. Ni proses kita nak takik dia, papan tadi tu. Kita kena buang dia. Okey, kita buat. Kena hati-hati lah kalau buat kerja ni. Sabar. Jangan tu gapah-gapah. Okey, kalau nipis macam ni ke okey sikit. Jadi kita buang bahagian tengah dia. Tengok, dia dah nipis macam ni. Urat tu cantik kan, kayu dia ni, urat merah ni. Dia dah timbul. Dah jadi, lepas ni kita buang dulu. Okey. Proses tadi kita buang untuk nipis dah selesai. Okey, nipis macam ni. Jangan terlampau nipis. Sebab kita akan grind dia lagi nanti. Lepas proses lepas ni kita nak akan buang ni. Ikut garisan ni, bentuk bentuk sarung parang. Dia ni kena jimat ni, kalau kita nak buang ni. Jimat. Jangan tergopoh-gapah. Bukan apa. Kalau tergopoh-gapah takut dia sumbing sini kah, sumbing sini. Sebab letih lah kita buat alo dia ni. Okey. Tuan-tuan tengoklah.
Kalau takik parang ni jangan kita pap terus, takut dia ke dalam. Kita kena takik, tolak, takik, tolak, takik, tolak. Baru dia tak ke dalam. Ni lah kalau style saya lah. Kalau lepas gaisan ni, stop dulu. Pergi sini. Yang penting parang ni kita kena takik dia, tolak keluar, tolak keluar. Macam ni. Kan, dah nampak kan? Kena jimat. Lepas tu kita haluskan dia. Kena tolak macam ni. Baru dia turun. Okey. Kalau bab yang bahagian yang ada bentuk lekuk macam ni, kita guna gergaji ni. Ikutlah kita untuk manual lah. Dia akan bentuk dia tu. Kalau nak pakai parang memang payah lah. Kena pakai ni lah. Okey. Ilmu dia memang macam ni lah ilmu dia. Kalau nak takik dia, dia kena parang ni kita takik dia, takik, tolak keluar. Takik, tolak keluar. Takik, tolak keluar. Okey, proses menipiskan papan tadi dah selesai dan dah jadi bentuk dia, bentuk sarung. Yang sebelah ni sudah, yang sebelah ni pun sudah. Okey, proses selanjutnya kita akan mengegamkan dua belah sarung ini. Barang yang perlu untuk kita mengegam sarung parang, ni angkup G, 2 biji angkup G, dan gam yang biasa saya guna ini dia, EP glue. Memang tahan lasak. Dia ada satu lagi dia, ini campuran dia. Gam EP glue ni mesti dicampur. Nisbah dia 2:1. Yang ni 2, yang ni 1. Bermakna kalau kita ambil gunakan kayu 1 skop, 2 skop, yang ni 1 skop. Dia kena 2:1 nisbah dia, gam dia ni. Jadi kita ada papan untuk bancuhkan gam nanti. Sediakan kayu semua khas dia. Yang ni untuk yang gam dalam tin ni, yang ini untuk yang dalam ini. Jangan campur. Yang ni satu ni untuk kita buat campuran dia, dan untuk meletak gam dekat sarung nanti. Dia mesti ada khas kayu dia, tidak boleh campur. Okey, kita buat proses selanjutnya. Okey, proses seterusnya kita ambil gam. Yang saya katakan 2:1 tadi, dia macam ini. Ambil 2 skop. Tak payah banyak, kita anggar-anggar lah guna dia untuk sarung. Okey, simpan situ. Ambil satu lagi kayu. Kita ambil yang gam warna kuning ni. Dia campuran dia ni. Yang ni 1. Okey. Agak-agak betul. Rasa dia ngam. Baru sudah. Okey, simpan sini. Lepas tu kita campur. Guna yang kayu satu lagi.
Okey, dah sebati. Ambil kayu dia kat sarung ni, kita letak dekat tepi-tepinya. Agak-agak cukup untuk di tepi dia. Kita mesti letak gam seluruh tepi dia. Tujuan dia bukan apa, nanti kalau kita dah gam, dah cantum dengan yang satu tu, dia tak ada lubang. Tengok, cun-cun gam kita pakai. Jangan buat lebih-lebih, nanti sayang terbuang. Okey, dah kita gam, dah letak gam, kita cantum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kapit dia. Okey, tengok rata. Okey, kita ambil angkup G. Kita kapit dia lagi. Jangan kapit kuat sangat. Yang kita nak jadikan panduan dia ni, celah ni. Kalau ngam dia sama lurus, okey dia. Okey, jangan kuat sangat, cukup. Ini kita atur. Tengok lagi, kena cek selalu. Okey. Dah kita kapit, kita atur lagi gam ni. Dia menutup lubang semua ni, halo dia ni. Proses seterusnya, sebelum kita nak biarkan dia kering, kita ambil mata ni, kita masuk dalam ni. Tujuan dia bukan apa, takut dia nanti kalau kita tak buat macam ni, takut dia lekat, gam tu meleleh dalam tu. Jadi kita buat macam ni, kita nak atur gam dalam tu. Okey, ulang-ulang kali. Okey, kali lagi. Okey, dah selesai. Ya, jadi kita dah masukkan mata dalam ni. Dia dah okey rasa dia. Gam dalam pun dah rata. Kita biarkan dia kering. Okey, proses pengegam dah selesai. Proses kali ni kita buat ulu dia. Ulu parang. Pertama kali kita ambil papan
Contoh ya papan macam ni lah. Jadi papan ni kita lakar dia bentuk yang sama ni. Ke sini. Bukan apa, kita nak memudahkan kerja kita. Kita buat lakaran sini. Lakaran sini, jadi kita tanda garis semua sini. Dia dah jadi macam ni. Kita potong. Kalau bahagian yang ni, yang lekuk ni, kita mesti ada gergaji macam ni. Mana-mana kita nak buat ukiran ke, buat lekuk-lekuk ha, ini gergaji dia. Jadi dah kita buat dah bentuk ulu macam ni. Kita ni lah apit dia. Kita potong. Lepas tu ambil kikir. Kita kikir dia ni. Yang bahagian dalam ni. Kikir dia biar dia cerun macam ni. Jadi dia dah ulu dia. Ni dah saya dah kikir dah ni. Dia bentuk macam ni. Kita nak bawa ulu dia. Yang penting ring dia mesti ada. Ring dia letak di sini. Tanda kita masuk di sini kat ulu ni. Ring mesti pakai yang steel. Kalau nak cari yang steel ni, kita cari yang kedai ada yang buat drill, pagar-pagar. Dia memang ada jual ni. Serpihan murah je ni. Bagus untuk steel. Jangan pakai aluminium. Dulu saya pakai aluminium, memang tak cantik, tak kilat. Ada orang pakai temaga, tapi temaga susah nak cari. Inilah kita proses membentukkan hulu. Nanti saya tunjukkan macam mana nak masukkan ring dia. Sekarang kita nak haluskan hulu dia. Tengok. Okey. Hulu dah terbentuk. Ni jadi dia. Kalau nak buat hulu, kena jimat-jimat sikit, hati-hati. Kalau bahagian atas ni kita kena tirus. Ni kena tirus. Yang ni pun sama, yang ni pun sama. Tengok bentuk dia. Jadi nanti kalau nak haluskan dia, kita kikirkan dia dengan kikir kayu ni. Dia akan halus nanti. Okey, dia akan jadi macam ni. Dah ada bentuk dah. Dia dah letak ring. Nanti kita akan tunjuk macam mana nak letak ring dia. Okey, proses pas ni kita nak masukkan ring dekat hulu dia ni. Cara nak buat masukkan ring nanti saya tunjuk lepas ni. Yang penting ring yang di dalam ni buang dulu. Yang serpihan ni. Kalau nak start belajar membuat sarung parang dengan hulu parang ni, angkut meja ni, apit G ni mesti ada. Ni memudahkan kerja lagi. Yang ni. Okey, proses pertama, ambil ring ni dengan sini, tanda sini. Okey, macam ni. Kita tanda di dalam ni. Sama saiz dia. Okey, kita tanda sikit kat tepi ni biar kita tahu di mana belah atas dia. Okey. Lepas ni kita tanda di bahagian tepi dia. Ikut sama saiz ring. Lepas tu kita garis.
Okey, kita dah garis. Nanti kita potong ini menggunakan gadi ni. Potong, potong setakat ni, bahagian ni. Lepas tu kita buang, kikir, masukkan ring. Okey. Proses seterusnya kita menghaluskan papan sarung dan hulu dia menggunakan grind ni, metal sandpaper ni, dan ini mesin untuk membuat lubang. Saya tak ambil video proses penghalusannya disebabkan debu memang kuat. Sebab debu kayu ni memang bahaya sikit, tapi kita kena menggunakan mask, cermin mata, dan yang dah proses memang dah siap lah menghaluskan dia. Ini proses ni memang memakan masa sikit lah, sebab kena berhati-hati, debu memang banyak. Selepas proses penghalusan sarung dan hulu ni, kita akan membuat ni buckle dia, menajamkan mata dia. Lepas tu kita akan spray dia. Nanti proses spray saya akan tunjuk lah. Okey, proses seterusnya kita akan mengilatkan sarung parang dengan hulu ini. Kita spray lah so jadi kilat. Untuk kita proses pertama mengilat sarung parang dengan hulu ialah kita perlukan gam. Ni gam dia, gam 3 second, dan spray kayu clear. Dulu saya spray gunakan ni je, tapi spray memang makan banyak, sebab kita terpaksa buat 3 layer, 3 lapis lah, 3 lapis. Memang kena banyak pakai spray satu parang. Sekarang saya bagi ilmu satu, kita gunakan gam ni dulu. Gam ni kena cari dekat DIY banyak, Super Safe banyak. Gam ni kita akan sapu dekat sini, bubuh kat sini, bubuh kat hulu ni, kat sarung ni. Tujuan dia bukan apa, dia akan buat first lapisan tu, dia akan tutup lubang-lubang, mana-mana lubang sini, alo-alo sini. Dia akan tutup semua, jadi dia akan nampak cantik. Dia tak ada, dia macam tidak ada garis-garis. Kalau dulu kita pakai spray saja, spray clear ni, spray pertama, spray ketiga, apa semua, memang nampak garis-garis ni, garis-garis ni. Tapi kalau dah bubuh gam, dia tak ada. Hanya kita guna spray ni sekali je nanti. Ni ilmu je nanti. Kita mesti guna gam ni. Dulu orang tak beritahu saya. Sekarang saya bagi tahu tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak buat proses sarung parang dengan hulu ni, nak spraykan dia, bubuh gam dulu. Lepas bubuh gam, dalam masa sejam setengah, gosok. Jangan gosok sekuat sangat, gosok ala kadar gosok. Lepas tu baru spray. Okey, saya beri contoh. Inilah proses mengegam dia. Sapu.
proses dia macam ni lah. Prosesnya akan buat seterus dengan sarung apa sekali. Bubuh sekali je gam. Dah kering nanti kita gosok, baru kita spray ni. Okay, beginilah rupanya kalau sudah digam. Dia akan menutup lubang-lubang ada ataupun garis-garis dekat rekahan-rekahan kayu. Contoh dia macam ini. Jadi dia ada lubang-lubang tu, kita tutup dulu. Lepas dia kering nanti, kita akan gosok menggunakan kertas pasir halus. Jadi kalau dah di spray nanti menggunakan spray ni, ini contoh dia, clear. Dah hanya spray sekali je, memang cantik, memang berkilat. Dulu memanglah saya cakap tadi 3 kali layer saja. 3 kali layer pun belum tentu kilat. Sekarang kalau kita dah sekali kasih gam, lepas tu kita spray ni, memang insyaAllah memang kilat. Memang ngam lah, cantik lah. Ok, dah kering nanti baru kita akan spray. Nanti saya tunjukkan secara spray dia. Cara spray pun dia macam biasa je. Dah habis spray nanti, dah siap lah 100%. Ok, seterusnya gam dah kering dekat sarung ni. Jadi kita perlu gosok dengan sandpaper ni. Jika kita nak gosok dia untuk melicinkan lagi, sebab sini dah kasar, gam berfungsi untuk menutupi ni rekahan-rekahan ni, lubang-lubang apakah, buang yang ada yang lebih-lebihan kayu ni. Jadi kita perlu gosok menggunakan kertas pasir untuk melicinkan dia lagi. Lepas kita gosok ni nanti kita akan spray dia menggunakan spray clear untuk mencantikkan lagi dia. Okay. Lepas kita gosok ni nanti, baru kita spray, baru dia cantik. Last langkah-langkah untuk membuat tahu parang. Ok, lepas gam dah digosok, kita spray dia. Kita menggunakan spray ni. Tengok. Dah di spray. Memang kilat. Sekali saja spray. Kalau dulu 3 kali kena spray baru dapat kilat macam ni. Sekarang kita guna undercoat dia, gam. Lepas gam kita spray sekali, memang dah kilat. Lepas tu kita jemur. Jangan jemur bawah matahari. Kita biar macam tu je. Jemur macam di bawah redup lah. Kalau kita jemur di bawah matahari, dia akan ada keluar gelembung-gelembung tu. Tu betul dia. Jangan jemur di bawah matahari. Kalau jemur bawah matahari, dia akan naik gelembung. Tak cantik.
Lepas tu sarung dia. Buang debu dia dulu. Okey, cukup. Kita biarkan dia kering dulu. Ingat, jangan jemur bawah matahari. Okey, last proses dia ni. Dia akan siap. Jadilah parang. Satu biji parang Melayu Sarawak. Parang candung. Okey, terima kasih semua kerana sudi menonton dan mempelajari. Ingin belajar ilmu membuat sarung dan hulu parang secara basicnya. Nanti kita jumpa lagi.